Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siri-siri kelas yang lepas kita telah pun menyelesaikan apa yang kita sebut sebagai ilmu maqalat, perbincangan berkenaan dengan firqah-firqah dalam Islam, firqah-firqah yang berbentuk tradisional. Kita telah berkenalan dengan Khawarij, dengan ilmu kalam, dengan falsafah Islamiyah yang disebut Islamiyah itu. Kita telah berkenalan dengan Syiah, berkenalan dengan Sufi. Yang mana ini semua adalah firqah-firqah yang besar yang membentuk pemikiran ataupun pentas pemikiran umat Islam. Kita lanjutkan perbahasan berkenaan dengan apa yang kita panggil sebagai aliran-aliran pemikiran Islam di Malaysia, yang mana kalau ikut buku kita yang asal kita pakai itu, Firqah Islamiyah itu, di akhirnya dia ada bahaskan tentang firqah-firqah di Indonesia. Dan sebahagiannya firqah itu menyerap ke Malaysia. So kita boleh juga jadikan dia sebagai rujukan nanti. Disebabkan aliran Islam di Malaysia ini tidak ada kitab yang khusus, sebab kitab yang asal kita rancang nak guna itu telah dikatakan tidak dicetak, masih dalam proses penyiasatan. Kok lah kan? Katanya tak ada cetak, tapi kita akan lihat. Tapi disebabkan dia meliputi banyak cabang dan ranjaunya, maka insya-Allah kita akan melihat beberapa sumber yang anda akan usahakan untuk kita macam mana, tengoklah kita photostate ke, kita apakah, kita compile lah nanti insya-Allah. Baik, untuk permulaan hari ini, disebabkan ia adalah berkaitan dengan aliran pemikiran Islam di Malaysia ataupun di tanah Melayu, kalau kita luaskan sedikit skopnya, maka wajarlah hari ini kita lihat dulu sejarah asal usul agama bangsa Melayu itu sendiri. Nak bincang bahasa Melayu tu dia kelas sejarah pula, tu kena masuk ke diploma kan. Baik, asal usul, kita sentuhlah sikit asal usul bangsa Melayu. Bangsa Melayu ni kalau ikut kajian lama yang disebut oleh Hamka dalam buku dia Sejarah Umat Islam ini, itu penyelidikan yang lama mengatakan orang Melayu ini adalah bangsa yang bermigrasi ataupun berpindah daripada apa disebut sebagai benua India dan China ke kawasan disebut sebagai Nusantara, kan? Nusantara, iaitulah antara Nusa. Nusantara maknanya antara Nusa, antara benua India dengan China duduk tengah-tengah. So Nusa adalah pulau dan antara Nusantara. Jadi dia adalah kawasan disebut di antara pulau-pulau, pulau di antara pulau India dengan kepulauan China. Ataupun pulau ni istilah dulu ialah benua lah, kan? Benua India dan benua China. Ada pun teori yang baru sekarang yang tengah digagaskan balik, ialah orang Melayu ini adalah penduduk asal di kepulauan yang disebut sekarang sebagai Tanah Melayu ini, yang meliputi semenanjung Tanah Melayu sampailah ke kawasan Kemboja, dan meliputi juga Indonesia. Dan kita pun tahu bahawa dulu ada tempat nama dia Petah Sunda, yang mana asalnya semenanjung Tanah Melayu ini dengan apa yang disebut sekarang sebagai Kalimantan ataupun kawasan Borneo itu adalah bersatu. Maksudnya dia ada satu daratan yang besar, kemudian ditenggelami oleh air, lalu membentuklah pemisahan tersebut. Lalu jadilah semenanjung Tanah Melayu terpisah dengan pulau-pulau yang ada sekarang dengan Kalimantan, Borneo dan sebagainya, dipisahkan oleh lautan. Baik. So itu dari sudut geografinya keadaan Tanah Melayu itu secara ringkas, yang mana benda ni kita boleh dapat maklumat daripada macam-macam tempat lah. Kalau pergi dekat Muzium Negara tu, dia tunjuk semua lah, kan. Baik. Jadi teori yang barunya katanya ialah penduduk Austronesia ini ataupun Melayonesia ini ataupun Malaysia ini, di mana Malaysia ini istilah merujuk kepada bangsa ataupun satu rumpun bangsa. Pada asalnya sebelum ia dijadikan nama
negara kita lah. Asalnya Malaysia itu merujuk kepada istilah Melayu-Nesia, iaitulah satu rumpun bangsa yang besar, dikatakan meliputi sampai ke kawasan kepulauan Hawaii. So dia adalah satu rumpun bangsa yang agak besar, kerana adanya perkongsian dari sudut kita sebut sebagai bahasa, rupa bentuk dan sebagainya. Tapi apabila disebut sekarang dalam konteks bangsa Melayu, maka rumpun Melayu itu ialah apa yang ada di tanah Melayu ini, apa yang ada di Kemboja, apa yang ada di Siam, yang kita sebut sebagai Siam sebelum jadi Thailand itu, di mana datangnya bangsa Cina dan menjajah negara Siam dan membentuk bangsa Thai. Sebelumnya orang Siam Melayu, Siam orang Melayu, kan? Orang Siam, orang Kemboja, orang Champa itu orang Melayu yang ada di tanah Melayu ini, dan orang Melayu ada di tanah Indonesia dengan pelbagai rumpunnya lah, kan? Butun dia banyak lah pula. Ada yang Banjak, ada yang Jawa, ada yang apa lagi, Bugis, ada lagi macam-macam bangsa lah. Rumpun tu macam orang Arab, kan? Kalau orang Arab, dia ada dia punya Arab Quraisy. Lepas tu Quraisy ada butun-butun dia pula, ada dia punya puak-puak, apa kata puak, kan? Tak nak kata dalam surah Hujurat tak nak sebut, kan? Jadikan manusia ini qabail, syu'uban wa qabail. Syu'ub ialah bangsa yang besar, kabilah itu ialah pecahan daripada bangsa yang besar. So dia ada syu'ub, ada sya'b Melayu, bangsa Melayu yang besar. Dan dalam Melayu itu ada pula kabilah-kabilahnya. Demikianlah setiap bangsa kita akan dapati ada benda tersebut. Cina ada macam-macam, ada Tionghoa, ada Hokkien, ada sekian-sekian. India pun ada macam tu juga. Orang putih pun sama, tak sama walaupun nampak aja, tapi macam-macam dia punya rumpun dia. Satu rumpun tapi ada kabilah-kabilah dia. So berdasarkan maklumat yang lama dikatakan orang Melayu itu telah berpindah ke kawasan Nusantara. Dan maklumat yang baru kata orang Melayu itu mana asalnya penduduk asal, kemudian mereka lah yang berpindah keluar. Dia kata begitu. Maksudnya macam mana Melayu boleh berada dekat Filipina, Melayu boleh berada dekat Kemboja dan sebagainya, Melayu itu pindah keluar sampailah ke kawasan, dia berkata paling jauh ialah kawasan Hawaii, dan termasuk sampai ke kawasan Korea dan sebagainya. Dikatakan itu ada balik rumpun asalnya kepada Melayu. Taib. Jadi bila orang Melayu itu telah pun mendiami kawasan yang disebut sebagai kawasan Nusantara ini, dia ada dua jenis Melayu itu. Ada yang duduk di pesisiran pantai dan ataupun di tebing-tebing sungai. Ada yang duduk dalam hutan-hutan. So hutan-hutan itu jadi orang asli. Sebab orang asli? Sebab dia tak berhubung dengan dunia luar, kan? Ada pun yang duduk di tepi pantai, duduk dekat sungai, sebab dia berhubung dengan negara luar, maka dia jadilah bangsa maritim, yang semua kita dah ambil dalam SPM. Baik. Bentuk badan, Hamka buat main di sini bentuk badan orang Melayu. Dia kata orang Melayu ni rata-ratanya kulit mereka berwarna sawah matang, dan setengah wajah mereka hitam manis, rambutnya hitam lurus dan tidak kerinting. Tingginya rata-rata 6 kaki, 6/1/4 kaki. Itu Hamka punya kajian lah. Baik. So dia kata terasa benar persamaan muka dan bentuk ini dan persamaan laku hidup setiap hari sampai zaman sekarang. Kerap kali apabila orang-orang yang datang dari Filipina, Siam, Burma, Malaya dan Indonesia bertemu di luar negeri, seumpama di Eropah atau Amerika, dalam musafir, sebelum bertegur sapa, masing-masing menyangka bahawa kawan yang duduk di hadapannya itu adalah orang senegerinya. Bila sudah bertegur sapa, dia ketahui bahawa tidaklah senegeri sebab berlainan bahasa. Jadi maknanya bahasa juga mengalami evolusi, perubahan dari sudut faktor perkahwinan, campur ataupun lainan tempat. Tapi dia ada perkongsian. Bagi orang yang mengaji linguistik, dia tahu dia bangsa tu pun dia ada rumpun dia. So dia masih lagi, dia tak lari daripada rumpun bangsa yang asas. Macam bahasa Arab. Bahasa Arab dia dihimpunkan dengan bahasa Hebrew pada apa yang disebut sebagai al-lughat as-samiyah, bahasa-bahasa Semitik.
Bahasa Arab, Hebrew dengan Suryani, kan? Syrianic. Ini 3 bahasa yang disebut sebagai bahasa Semitik. Lalu dia berkongsi, kan? Macam dalam bahasa Arab, apa nama, berjaga malam dipanggil sahrun. Tapi dalam bahasa Semitik, bahasa Syria, sahrun adalah bulan. So dia ada kaitan lah. Dia ada kaitan, kan? Macam nama Nabi Isa, Arab sebut Isa. Bahasa Abrani kata Yasur. Dia berkongsi huruf ain, satu ain depan, ain belakang, kan? Itu maknanya dia ada persamaan bahasa. Sebab Arab dengan Bani Israel datang daripada bapa yang sama, iaitulah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. So macam tu juga bahasa Melayu ini, dia macam itulah. Dia ada bahasa yang besar dan ada bahasa yang kecil, pecah-pecahan di bawah dia. Baik. Dia kata, Hamka kata mungkin faktor peran perlainan iklim dan perpisahan yang telah lama sangat masanya menyebabkan perbezaan bahasa. Demikian juga setelah mereka memilih agama masing-masing dari Hindu, Buddha dan Islam, kemudiannya agama Nasrani, timbullah bilik yang memisahkan jiwa. So dia kata mungkin sebab lepas itu bila dah berlainan agama, adalah kosakata yang tak serupa, tapi masih ada perkongsian bahasa-bahasa yang sama. Ahli ilmu bangsa-bangsa dari segi bahasa sentiasa masih melihat beberapa kata-kata yang memperlihatkan kesatuan asal mereka. Tapi ada bahasa perkataan yang masih dituturkan oleh semua mereka ini. Seperti padi, dia kata, besi, babi, rumah, dada dan buaya. Artinya tidak lekang daripada bangsa Melayu itu yang macam-macam bahasa itu, dia masih ada perkataan yang mereka berkongsi. Demikian juga perkataan manuk, ayam yang ada di Tapanuli, Minangkabau, Jawa, Tagalog, Banjar dan Teroja. Perkataan manuk, ayam. Kalau kita pergi Sabah, apa sebut manuk. So dan bangsa Melayu ini dikenali di peringkat antara bangsanya di dunia Arab sebagai bangsa Jawi. Bangsa Jawi sebab dinisbah kepada kepulauan Jawa. Sebab apa Jawa? Kita akan nampak nanti Jawa ni pernah membentuk satu kerajaan dia yang besar. Empire Melayu yang besar dulu sebelum datangnya Islam adalah kepulauan, ada kerajaan Jawa. Seluruh bangsa dinamai Melayu. Pulau-pulau itu pun dinamai gugusan kepulauan Melayu. Sebab itulah ada gagasan dulu nak buat Melayu Raya yang meliputi Indonesia, Malaya dan Filipina. Dalam sejarah pertalian darah raja-rajanya sejak Sriwijaya, Kalinga, Kediri, Singasari dan Majapahit dan Melaka, Demak, Bantam, Aceh sesudah Islam, patutlah diakui kesatuan bangsa-bangsa ini. Dan setelah terjadi perubahan dalam ribuan tahun, baik kerana pemilihan agama di zaman dahulu atau kerana penjajahan bangsa barat, terpecahlah bangsa yang seasal itu menjadi beberapa bangsa. Burma, Siam beragama Buddha, Melayu, Indonesia agama Islam dan Filipina beragama Kristian. Itu dari sudut asal usul secara ringkas yang disebut oleh Buya Hamka. Adapun dari segi kepercayaan agama, orang Melayu ni, apakah agama asalnya? Of course, agama asal Melayu adalah, agama asal manusia ini adalah Islam. Ini jangan dinafikan. Agama asal orang manusia Islam. Ini kita kena tahu konsep Islam. Bila kita membaca sejarah, kita kena faham bahawa Allah Ta'ala jadikan manusia yang pertama adalah Adam alaihissalam, kan? Sebelum Adam ada manusia. Ada khilaf. Ada khilaf. Ada setengah orang dia mengaji tafsir, dia pun suka main khilaf banyak sangat, kan? Itu Hamka dalam tafsir dia pun dia sebut, kan? Riwayat daripada Syiah dan sebahagian Sufi kata sebelum Adam telah ada Adam. Dan Adam yang diciptakan Allah itu adalah Adam yang ke 10,000 ataupun lebih. Dia kata dalil dia sebab Allah Ta'ala kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha aw yasfiku ad-dima'. Dia kata mana malaikat tahu manusia itu nak buat jahat, dan kenapa Allah kata khalifah, ganti siapa? Dia kata ganti bangsa sejenis. Dia kata dia Adam ni Adam yang lain pula. Macam itu. Tapi adakah benar?
Wallahu a'lam. Tafsir ni tak ada sandaran yang sahih daripada athar yang kuat, dan tidak juga ada apa yang kita sebut sebagai bukti saintifik. Adapun bangsa ini pun sebut orang apa? Orang apa tah? Orang Perak Man ke apa ke, itu perubahan bentuk wajah manusia ini berlaku. Kan, itu berlaku. Benda itu bukanlah benda yang menyebabkan dia itu adalah manusia lain. Kan? Ataupun datangnya teori Darwin, kan? Darwin ni pasal apa dia? Macam mana orang putih boleh terdetik nak buat evolusi ni? Dikatakan seorang lelaki yang datang ke Gunung Ledang, kawan kepada Darwin, kan, dia tak panjat sendirilah, dia upah orang Melayu lah, kan, naik Gunung Ledang dan kutip segala spesies binatang yang ada atas Gunung Ledang. So dapatlah macam-macam spesies yang pelik-pelik, tumbuhan yang pelik-pelik. So sebab tu kita tengok cerita Puteri Gunung Ledang, kan, naik jumpa macam pelik-pelik tu, sebenarnya memanglah bila kita naik tempat yang orang tak biasa naik, benda pelik-pelik lah jumpa. Spesies-spesies laut makin dalam kita masuk, ikan lagi pelik-pelik kita nampak. Dia bukanlah satu alam yang lain lah. Tapi orang Melayu zaman tu, fikiran dia bila jumpa pelik-pelik ialah Puteri Bunian, kan. Mungkin Puteri Gunung Ledang tu hanyalah orang asli duduk atas bukit, kan. Wallahu a'lam. Kan. Kalau kita tengok dialog antara Allah dengan malaikat, seolah-olah ada manusia sebelum itu. Sebab malaikat kata mereka yang berbunuh-bunuhan. Dalam tafsir Al-Salaf dia berkata yang dimaksudkan adalah jin. Dan yang lebih tepat adalah Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat apa yang akan berlaku. Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat. Walaupun ayat tak cerita seluruhnya, tapi difahami daripada maqam, difahami daripada siyaqul ayah bahawa malaikat telah diberitahu khalifah itu bagaimana ciri-cirinya. Walaupun Allah Ta'ala cerita wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah bagi tahu apa yang berlaku. Bukan Allah tak bagi dialog yang sepenuhnya, tapi dipahami daripada siyaqul ayah. Maknanya Allah cerita kepada malaikat khalifah ni apa ciri-cirinya. Jadi betul malaikat kata, pasal apa nak buat mereka ni akan ada bunuh-bunuh, akan ada lawan-lawan, ada perang-perang. Tapi itu Allah Ta'ala kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Sebab perang itu nanti akan berlaku jihad fisabilillah. Bila ada bunuh-bunuh akan tegaknya hukum hudud Allah, adanya hukum qisas dan sebagainya, kan? So maknanya malaikat dia bertanya, dia istifham tu, dia tanya, dia nak tahu kenapa, apa hikmah, kan? Dan boleh jadi disebabkan mereka telah melihat apa yang ada di atas bumi ini daripada kalangan jin yang telah mendiaminya sebelumnya. Wallahu alam, itu yang sabit dalam tafsir ulama salaf. So balik tadi kita sebut tadi, maknanya Darwin itu dia tengok banyak sangat spesies yang pelik-pelik atas Gunung Ledang itu, maka dia datangkan teori kononnya manusia ni berevolusi, kan. Tapi kalau evolusi pasal apa habis semua, tak ada apa atas Gunung Ledang tu, kan. Kalau lah evolusi maka tak ada tinggal apa salah, kan. Teori evolusi ni tak betul. Sebab kalau dia dah berevolusi, tentulah habis dah, tak ada monyet dah lah. Di manusia lah semua, kan. Dan kalau evolusi yang dibawa oleh Jaludi Ar-Rumi yang kita baca minggu lepas itu, kan, tak ada pokok lah ni, kan. Dan manusia pun tak lama lagi akan habis, tak ada manusia baru lah, dah mati dah jadi malaikat, kan. So tapi manusia terus lahir, daripada manusia lahirnya manusia. Kalau dia evolusi, dia takkan lahir dah, dia duk evolusi ya, kan. Jadi nak jadi manusia kena tunggu beruk tu besar, lepas tu jadi manusia. Mana ada boleh beranak, manusia beranak pula, kan? Tak betul. Kerana beruk telah pun ada, kan, lebih awal, bersamaan dengan manusia, kan. Jadi maknanya teori itu tidak tepat. Baik. Jadi manusia ini pada asalnya telah pun ada agama. Allah Ta'ala ciptakan manusia itu, wa idh akhadha rabbuka min bani wa idh akhadha Allahu mithaqa min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum. Ini Allah Ta'ala telah mengambil perjanjian daripada anak Adam, daripada
sulbi belakang mereka. Allah keluarkan manusia daripada sulbi Adam. Ini tafsir yang datang dalam riwayat, bahawa Allah Ta'ala keluarkan. Adakah ini makna ayat tersebut ataupun tidak, ada khilaf. Tapi riwayat yang mengatakan Allah mengeluarkan segala keturunan zuriat Adam daripada sulbinya, sabit dalam riwayat. Kemudian Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita semua jawab, bala syahidna. So jawapan kita itu menunjukkan bahawa pengetahuan kita tentang Allah sebagai Rabb telah ada. Tak perlu diajar, Tuhan terus tanya. Tuhan tak kata, ketahuilah aku Tuhan kamu, tak. Tapi Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni yang mencipta kamu? Qalu bala syahidna. Semuanya menjawab, bahkan iya, benar sekali wahai Tuhan, kami bersaksi. Saksi datang daripada ilmu pengetahuan yang ada pada diri sendiri. So kita ni diciptakan dalam keadaan kita tahu kita ada Tuhan, kita ada agama. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baina Adam wa Nuh 10 qurun, antara Adam dengan Nuh 10 qurun. 10 qurun yang berapa lama, wallahu alam. Sebab qurun setiap zaman berbeza, kan? Kalau kita umat Muhammad, satu qurun 100 tahun. Sebab ini tempoh paling lama umat Muhammad ni boleh hidup 100 tahun lebih-lebih lah. Dia takkan sampai 200 tahun, kan? Nabi Adam umur dia 1000, kan? Nuh saja umur dia 1000. Nuh saja berdakwah 950 tahun bersama dengan kaum dia, kan? Itu adalah dia duduk berdakwah 950 tahun. Umur Nuh tu sendiri, kan? Itu persoalan besar. So kita tak tahu, tempoh dia lama. Jadi 10 qurun, 10 qurun, kulluhum alal Islam. Kata Ibnu Abbas, seluruhnya di atas Islam. Kemudian berlaku syirik di zaman Nuh, maka Allah utuskan Nuh sebagai Rasul yang pertama dan Adam sebagai Nabi yang pertama. Jadi Adam Nabi pertama sebab anak-anak dia semua tak ada buat syirik. Semuanya adalah anak-anak dia, akan ikut cakap dia. Adapun Nuh adalah Rasul yang pertama yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Taib. So manusia pada asalnya beragama Islam, itu kita pasti. Kemudian berlaku penyelewengan, berlakulah penyembahan syirik dalam kalangan manusia, kan? Hamka ini dia sebut, dia kata ada dua hal yang menyebabkan tumbuhnya kepercayaan. Pertama, alam sekeliling. Kedua, soal hidup dan mati. Adakah benar apa yang Hamka cakap? Tak betul. Tak betul. Sebab yang ni diambil daripada falsafah, of course. Walaupun Hamka mengakui bahawa dalam jiwa mereka telah ada persediaan buat menerima agama, di dalam jiwa mereka sudah tumbuh kepercayaan. Bukan sekadar itu, bahkan dalam diri mereka sudah ada Islam dengan makna tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Kemudian wahyu. Maka bukanlah manusia ni dia tengok alam, dia fikir. Memanglah ba'ith yang kita dah ambil dulu masa awal-awal kelas Adia dulu. Kita ulang sikit. Kita dah sebutkan apakah faktor yang menyebabkan orang beragama itu. Memang kita telah bincangkan bahawa di antaranya adalah ada yang pendapat kata sebab takut dengan alam sekeliling. Ada yang kata sebab dia mengharapkan daripada pertolongan, bantuan daripada alam sekitar dia, daripada kuasa gaib dan sebagainya. Ada yang kata demikian. Ini semua adalah ini semua terhasil daripada penelitian mereka terhadap mazahir ataupun tampakan yang ada ketika orang beribadat. Of course, ibadat tidak lari daripada tiga: takut, cinta dan harap. Orang sembah Tuhan tiga. Cuma ada orang sembah Tuhan lebih fokus dia pada takut. Macam agama-agama berhala, kan? Berhala ada gigi panjang, taring, kan? So, dia sembah Tuhan tu sebab dia takut Tuhan tu nanti main terkam dia, main bunuh dia, main tangkap dia, mencekik dia. Dia sembah hantu, jamu hantu lapar. Sebab dia takut dengan hantu. Ada orang sembah Tuhan sebab Tuhan tu dia sayang, dia suka, dia cinta. Sembah orang-orang soleh. Ada sebab dia mengharapkan sesuatu. Itu adalah mazahirul ibadah. Itu adalah tiga rukun ibadat, normal lah. So kalau dia based on that, itu bukan faktor orang beragama. Faktor beragama adalah fitrah.
Memang Allah Ta'ala jadikan manusia ini dia nak ada Tuhan yang dia sembah. Kalau dia tak sembah Tuhan yang betul, dia sembah Tuhan yang salah. Itu pasti, confirm. So bagaimana orang Melayu itu pun kita percayalah mereka itu asalnya di atas agama Tauhid, kemudian berlaku penyelewengan seperti mana berlakunya penyelewengan ke atas manusia yang lain juga. Lalu berlakulah sebab mereka memerhatikan alam sekitar ini. Tengok adanya air, air membawa banjir, banjir meninggalkan bunga tanah, dan bunga tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di antaranya mendapat padi, hujan yang turun dari langit menambah suburnya padi, bintang-bintang di langit yang bergiliran kelihatan di antara 12 bulan dalam setahun menentukan pembahagian musim hujau dan musim kemarau. Semuanya itu berpengaruh kepada mereka dalam hidupnya, sehingga mereka percaya bahawa ada hubungan mereka dengan seluruhnya itu. Nescaya semuanya itu ada angkernya dan ada tuahnya. Bila manusia tengok tu, dia pun i'tiqad. Itulah yang berlaku. Syirik manusia ini ada dua asal. Yang pertama syirik kaum Nuh, yang kedua syirik kaum Ibrahim. Syirik kaum Nuh apa punca? Ialah melebih-lebihkan orang saleh. Kita tahu syirik kaum Ibrahim sebab apa berlaku? Sebab kepercayaan yang berlebih-lebih kepada planet dan cakrawala. So dia tengok, sebab bila bergeraknya bintang macam ni, jadi macam ni dekat bumi. So akhirnya kaum Ibrahim beriktikad bahawa perantara mereka dengan Tuhan ialah planet. Maka wujudlah agama yang kita sebut sebagai agama Sabi'in, Sabi'ah ataupun Sabian, Mandaiyah, yang menyembah planet. Dan orang wujudnya kaum Nuh yang menyembah orang-orang salih. Dan datang pula orang musyrikin, dia gabungkan dua benda ini. Sembah orang salih pun dia sembah, bulan bintang pun dia percaya. Orang musyrikin Arab, dia gabungkan dua-dua. Batu pun dia percaya, pokok pun dia percaya. Apa sahaja yang nampak pelik, dia kata, hak ni special. Kalau dia tak special, Tuhan tak buat dia pelik. Kan? Dia pun faham lagu tu. Dia kata pasal apa dia ni pelik lain pada orang lain. Pokok semua kecil-kecil, tapi pasal apa pokok ni saja yang besar? Dia kata, pasal apa pokok ni saja yang besar, hal lain semua kecil-kecil? Dia kata, sebab pokok ni dekat dengan Tuhan. Jadi kita sembah pokok ni, maka sembahlah pokok nama Uzza. Kan? Orang soleh duk bagi makan orang haji mati, kita kata dia ni orang soleh dekat dengan Tuhan, sembah Lat. Datang pula duk pergi haji, lalu satu batu. Dia kata, pasal apa ada batu dia seorang-seorang tengah jalan ni? Dia kata, heran tu, batu tengah jalan. Dia saja dalam padang bersiap tu, dia batu besar-besar tengah jalan. Dia kata, lepas ni kalau kita lalu je batu ni, kita kena sembelih korban. So setiap kali lalu sembelih korban, jadilah Manah. Kan? Datanglah 3 berhala besar orang musyrikin, Lata, Uzza dan Manah. Manah maknanya tempat ditumpahkan darah. Manah ialah batu, batu besar antara Mekah dengan, antara Taif dengan Mekah. Manah. Dia kata, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Jadi apa nama Lat ialah orang salih, kubur. Lepas ni Uzza pokok besar. Apa nama Manah ialah batu besar. Ini sembahan mereka. Atas i'tiqad ianya memberi apa nama taqarrub, dekat diri kepada Allah Ta'ala, wasilah tawassul. Kan? Ada lagi lah berhala-berhala lain macam Hubal, macam apa lagi, Isah dengan Nailah yang duduk di atas Safwa dengan Marwah. Itu semuanya adalah simbol-simbol orang soleh kebanyakannya. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang Melayu pun macam itulah. Berlakulah penyelewengan dalam agama mereka bila mereka melihat alam sekitar mereka itu memberi pengaruh kepada mereka. Mereka menyangka itulah wasilah mereka dengan Tuhan. Oleh sebab itu dapatlah dilihat bekas kepercayaan kepada tuah, angker dan semangat itu pada pemujaan kepada padi. Semangat padi, sebab dia makan padi, dia makan beras. So dia bersyukurlah padi itu bagi dia makan. Dia dinamai Dewi Sri.
Nama padi itu, Tuhan padi itu nama dia Dewi Sri atau Sang Hyang Sri. Sang Hyang, Hyang ni H-Y-A-N-G, Hyang Sri. Hyang Tuhan, Yang dia sebut Sang Hyang. Sang Hyang lah. Dia Hyang tu, H tu biasa tak sebut depan tu. Cuma nak habaq kata ada H tu sebut Hyang lah. Tapi dia sebut dia Yang lah. Sang Yang Sri. Sang Yang Sri, Yang Tuhan. Lagi dia ada Tuhan yang besar, nama dia Sang Yang Dewi ataupun Tuhan tunggal satu. Subur atau keluar atau layunya padi itu rupanya sangatlah bergantung kepada musim, terutama kepada matahari yang terbitnya menimbulkan siang dan tenggelamnya malam. Di waktu siang terbukalah jalan berusaha mencari makan, dan di waktu malam timbullah rasa takut. Sebab itu di waktu gelap itulah binatang buas atau serangga yang lain kerap kali mendekati manusia yang tidur. Maka timbullah kepercayaan di samping padi atau Dewi Sri, matahari pun ada hubungannya dengan keselamatan manusia. Sembah matahari juga. Sudah patut datang musim hujan, tetapi hujan belum juga datang. Mengadah ke langit kepada sang matahari, sang surya, memohon menyelesaikan musim itu, sebab dia nampaknya yang maha kuasa dari segalanya. Sehingga di Sumatera Tengah ada sungai bernama Batang Hari. Batang Hari, batang sungai, hari nama Tuhan, dan hari itu pun nama Tuhan. Sebab hari itu nama Tuhan, Tuhan matahari itulah. So dia dari hari. Hari itu maknanya hari lah. Hari ini hari Rabu. Kan? Baik. Demikian sehingga jelas sekali pertumbuhan kepercayaan itu kepada segenap yang ada, sejak daripada sungai yang mengalir air bah sekali setahun, sampai kepada padi bekal untuk hidup, sampai kepada matahari, sampai kepada tempat yang seram, lebih seram di waktu malam, seperti pohon beringin. Pohon beringin kan nampak macam rambut ngurai-ngurai. Jadi dia pun takutlah pokok beringin. Kan? Pasal pokok beringin pelat. Orang lain akak dalam tanah, dia akak jurai-jurai macam lansiak, dia kata. Lansiak. Dan sampai pula kepada gunung-gunung yang tinggi, menjulang langit dan indah lagi seram itu. Jadi banyaklah gunung-gunung pun disembah, bukit bukau, orang Melayu sembah. Bapa ataupun nenek ataupun kepala keluarga yang lebih tua itulah yang lebih banyak mengerti soal-soal tersebut. Dia menerima perkhabaran tentang itu daripada ayahnya, daripada neneknya dan orang tua. Segala yang ditanya dapatlah dijawab. Maka timbullah kepercayaan bahawa yang lebih tua lebih tahu, dan itu menimbulkan hormat. Tiba-tiba satu ketika ayah atau nenek atau orang tua tadi yang tengah hidup tiba-tiba dia tak bergerak, mati. So dia pun heran, awak dah mati. Kan? Apa erti hidup? Apa erti mati? Maka pada zaman itu kerak kaya tubuh yang mati tidak ditanam, melainkan disimpan di tempat istimewa di tengah keluarga atau dihantar ke puncak bukit Teroja. Sebab pengaruhnya masih terasa, ia seakan-akan masih hidup dalam kalangan anak cucu. Kadang-kadang terbayang dalam mimpi. Mimpi nenek moyang main habaq buat gitu gini. Takut akan ganggunya atau cinta kerana jasadnya, inilah asal pemujaan. Maka adalah di antara keluarga yang tinggal itu yang mengakui mendapat kesempatan berjumpa dengan yang telah mati dalam mimpi, memberi nasihat, fatwa dan lain-lain, dan minta supaya dipuja. Yang datang tu sebenarnya syaitan lah, of course. Kadang-kadang benar pengakuan itu, ada pula yang dilebih-lebihkan supaya dipandang lebih bertuah, lebih mulia. Di sini timbullah dukun dan datu. Dukun yang maksudnya nak pi takwil ataupun nak jadi orang tengah, nak pi sembah benda-benda tu semua. Maka baik mengatur hubungan dengan alam sekeliling, gunung, ganang, laut dan darat, beringin atau padi, terutama lagi hubungan dengan nenek yang telah mati, hendak mempertalikan hidup seorang lelaki dengan seorang perempuan, tergenggamlah di tangan dukun atau datu. Kadang-kadang setelah seorang nenek moyang mati, beberapa hari kemudian kedengaran suara harimau dekat rumah tengah malam. Maka timbullah kepercayaan bahawa nenek telah jadi-jadian, menjelma jadi harimau. Maka di beberapa tempat di Indonesia masih ada sisa percaya kepada harimau jadi-jadian, atau babi atau buaya atau ikan. Macam kami kecil-kecil dulu ada cerita hantu babi kan. Kononnya orang mati jadi babi. Lepas tu main sondoi, orang buat kenduri arwah, dia main sondoi makan. Babi lepas dari hutan dia makan. Lepas tu dia kata orang mati tu jelma jadi babi kan. Na'udzubillah.
Jadi itulah kepercayaan lama-lama. Ada yang kata rimau jadian, ada kata babi jadian, ada kata buaya jadian. Ni Hamka sebut buaya. Kan? Masih ada tak orang percaya ada buaya jadian? Ada. Itu yang duk pergi melawat orang tu. Itu setelah zaman Islam, itu sisa ribuan tahun dulu tu. Kan? Ataupun ikan, seperti cerita ikan kalui. Tengok bawang putih dan merah. Kan? Muak jadi ikan kalui, mati jadi ikan kalui. Kan? Bukan putih merah hak Indonesia hak baru tu, tu ngarut. Hak lama, hak tradisional. Kan? Hubungan dengan segala jadi-jadian itu pun terpegang dengan dukun atau datu. Oleh sebab beberapa orang ahli tidaklah menyukai mengatur mana yang lebih dahulu tumbuhnya, dinamisme atau animisme atau totemisme. Dinamisme, segala sesuatu ada semangat. Animisme, percaya arwah nenek moyang. Totemisme, percaya akan hubungan antara manusia dengan nenek moyang binatang. Kesukaan orang berubat kepada doktor yang pengetahuan di Indonesia barulah mencapai 1 abad, walaupun negeri yang telah Islam. Kedudukan empu, MPU, dukun atau datu sebelum percaya kepada doktor. Mentera atau jampi yang diucapkan oleh dukun di zaman dahulu, dialah memanggil roh nenek moyang. Roh nenek moyang itu yang namanya. Nenek moyang namanya yang lah. Sembahyang. Yang tu yang jadi ada H depan, HYANG, yang. Tinggal dalam bahasa sehari-hari menjadi poyang atau moyang. Dia ada di puncak gunung yang tinggi. Yang tunggal ada pada gunung Ding. Yang tunggal, yang besar sekali, duduk atas gunung Ding. Sebab apa? Kepercayaan Tuhan berada di tempat yang tinggi ni fitrah. Tak mungkin Tuhan di tempat rendah. Mana ada orang kata Tuhan duduk di bawah? Ada? Tak ada. Kan? Satu orang tak kerti apa aja yang kata tu, orang gila pun tak kata Tuhan dia kat bawah lah. Kan? Orang Yunani, Tuhan dia duduk dekat Bukit Olympus. Kan? Sebab tu tiap-tiap tahun dia kena buat perayaan sambut Tuhan. Nama dia Olimpik. Kan? Masih kekal pada tarikh yang sama, musim yang sama. Tidak berubah sedikit pun. Maknanya dia masih sembah dia punya Tuhan-Tuhan yang dianggap sebagai dewa-dewa Olympus. Baik. Adi Hyang. Gunung Ding itulah Adi Hyang. Gunung Sangyang di Nusa Tenggara dan Parahyangan di Sunda dan Perangan Padang Panjang di Minangkabau. Itu semua gunung-gunung yang kononnya ada Tuhan, dewa-dewa yang besar. Sudahkah ada kemajuan perasaan yang bawa percaya itu kepada puncak dari segala percaya itu? Sudahkah ada percaya bahawa di atas segala semangat yang ada di gunung, di beringin, di rimau dan air yang mengalir dan di nyawa nenek moyang itu suatu kekuasaan yang mutlak, keesaan Tuhan yang maha tinggi, maha agung? Jadi memang ada kata-kata Sang Yang Tunggal, dan tunggal artinya esa. Ada pula Tuhan yang sebut dinamakan Dewata Mulia Raya. Kan, kalau kita tengok cerita apa tu, hak yang mak puak dia jadi batu dengan rotan tu, cerita apa? Selendang delima. Tahu ke? Tak tengok juga selendang delima pun. Kan? Dan lima kan apa nama dewa tu dia ambil anak-anak dia semua jadi buah delima. Tetuk maisuri makan, maisuri mengandung. Tu beranak. Kan? Tu yang tu selendang delima ke? Kau cerita satu lagi tak ingat. Ada banyak cerita. Lama-lama tu semua cerita yang menceritakan i'tiqad zaman-zaman dulu sebelum datangnya Hindu lagi. Kan? So mak puak dia jadi rotan dengan jadi batu. Kan tu anak dia berdoa kan, wahai Sang Dewata Mulia Raya, dia kata. Itu mak puak dia jadi orang balik. Satu puak dia pergi bunuh Garuda. Baik. Jadi adalah nama Tuhan yang mulia, dan ada pula dewata mulia di atas dari dewata. Bilakah timbul kedua kata ini? Kata Hamka, apakah Sang Yang Tunggal timbul setelah meluk Islam? Tidak. Itulah maksudnya benda tu memang dah ada pemikiran bahawa adanya satu Tuhan yang besar, itu mesti ada. Jadi itu dari sudut apa nama yang kita sebut sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam. Dalam buku yang satu lagi ni, kalau kita tengok, dia sebutkan juga apa nama cara-cara sembahan. Tak mana tu, proses pengindiaan.
Ala kulli hal disebutkan dalam buku ini, dia ada beberapa cara yang orang Melayu buat. Di antaranya ialah dia kena sembah dia katakan nenek moyang itu dipahami datang dalam bentuk bayang-bayang. So dia dia kena main wayang kulit. Itu di antara apa yang dia orang buat lah. Orang banyak lah, macam main puteri, mak yung, kuda kepang. Ini semua adalah apa yang dia sebut menyeru semangat roh nenek moyang dalam bentuk tarian. Ya, of course lah, mana-mana agama yang lain pada Islam, semua ibadat dia menari dengan menyanyi je. Kan, kalau kita tengok Kristian pun sama, Yahudi pun sama, Hindu, Buddha, semuanya agama, Cina, Tao, Confucius. Lepas tu dalam agama Confucius punya teori dia kata, kalau nak rakyat maju, rakyat semuanya hidup ikut peraturan, dia kata mesti ada muzik. Dia kata, sebab itulah dia kata negara wajib ada lagu negara. Itu teori Confucius, kan? Dia kata dengan lagu itulah yang akan memastikan mereka ni semua bersatu hidup. So dia adalah agama, sebenarnya dia adalah ideologi, doktrin agama. Baik. Kalau sembah dengan puja ada di situ. Sama je, sembah, puja. Puja ni mungkin datang lepas daripada masuknya Hindu, dia panggil puja. Puja. Sebab itu kalau kita tengok dalam batu bersurat Terengganu, masih lagi Tuhan itu disebut Dewata Mulia Raya, kan? Sang Dewata Mulia Raya. Tuhan adalah kata yang telah didapat oleh Islam dan terus dipakai. Asal kalimat Tuhan itu sama dengan dewa. Syurga ganti daripada jannah. Malah kata jannah itu diartikan dengan kebun. Dan syurga tetap untuk nikmat hidup sudah mati. Syurga dengan neraka ini maknanya antara bahasa-bahasa yang dululah mereka pakai, bahasa-bahasa Sanskrit. Maksudnya pahala untuk erti ajrun, dosa, siksa, durhaka, puasa, daripada bahasa-bahasa Sanskrit. Dari segi berfikir agama, kata Hamka, kita berasa kecewa. Tapi dari segi penyelidikan sejarah, kita rasa suka juga. Sebab sisa-sisa bekas dari bangsa peradaban purbakala itu masih ada. Hamka dia kata dia bercampak buk. Dia kata, saya agama kita tak syok lah, ada lagi orang duk sembah-sembah benda pelik-pelik. Tapi dari segi ilmu sejarah, kita boleh kajilah, dia kata. Di semenanjung tanah Melayu masih ada orang Jakun dan Sakai. Di pantai timur Sumatera masih ada orang Laut dan orang Sasak. Di pedalaman Jambi masih ada orang Kubu, orang Talang Mamak. Dan di Pulau Mentawai, di hadapan barat Pulau Sumatera, masih ada orang Mentawai. Ada yang lebih maju kerana ditukas oleh pihak Zending, misi Kristian, sebagai di Toraja dan Sulawesi dan Dayak. Adanya sisa-sisa yang ketinggalan itu lebih memudahkan juga untuk melanjutkan penyelidikan atas keadaan hidup nenek moyang zaman purbakala tadi. So memang ada, maksudnya orang asli pun semua ni dia pun masih lagi kekal menyembah apa agama yang lama yang diamalkan nenek moyang orang Melayu bahkan sebelum menganut agama Hindu. Baik, kemudian orang Melayu itu datang kepada mereka itu pedagang-pedagang. Sejarahnya orang Melayu ni telah pun mulakan perdagangannya dengan pelbagai orang, di antaranya orang Farsi dan orang Arab dan orang Majusi datang ke tanah Melayu. Mengikut dalam catatan sejarah Tarikh Al-Fatani, dia ada dua hikayat petani, satu lagi Tarikh Petani. Hikayat petani ni hikayat lah, dia ada dongeng sikit. Tapi dalam Tarikh Petani disebutkan bahawa orang Melayu itu datanglah pelbagai peniaga, datang daripada India orang Hindu, orang Buddha, datang daripada Cina orang yang bawa agama yang agama Cina lah, datang daripada Parsi orang bawa agama Majusi, datang orang Kristian pun datang, Yahudi pun datang berniaga ke tanah Melayu ni. Dan orang Melayu juga pergilah berdagang sampai ke Rom dan sebagainya. Kalau kita tengok sejarah Sultan Kedah yang pertama, nama Merung Mahawangsa, kan, dia sendiri adalah orang yang pernah adalah pelayar hebat sampai ke Rom dan sebagainya. Jadi maknanya dia pun ni bergaul dan kenal dengan agama yang pelbagai datang. Kemudian disebut dalam Tarikh Fatani, dia kata bila orang Melayu tengok macam-macam agama itu, agama yang paling mereka tertarik adalah agama Hindu.
Sebab dia kata orang Hindu ni pandai buat pelbagai perkara-perkara sihir. Dia pelik, dia tengok kan, jadi magic show ni orang Melayu dia suka lah benda-benda yang berbentuk magic show. Sampai sekarang pun macam itulah lagi. Tu sifat Melayu yang tak boleh buang. Bahkan manusia secara asasnya dia pun suka benda yang pelik-pelik, benda yang disebut sebagai mistik. Sebab tu Fir'aun menguasai kaum dia dengan sihir, kan, dengan bangunan-bangunan yang hebat. Dan sebab itulah Nabi-Nabi dibawa dengan mukjizat. Kaum Samud bangga dengan kehebatan mereka boleh pahat rumah jadi boleh pahat gunung ganang jadi rumah. Jadi sebab tu Nabi-Nabi dibekalkan dengan mukjizat. Sebab apa? Sebab inilah yang akan menunjukkan kehebatan agama yang benar dan mendedahkan kebatilan agama yang mereka sangka benar itu dengan mukjizat tadi. So orang Hindu ni kita tahu dalam kitab Hindu, kalau kita Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dengan yang last sekali dia bukan Upanishad, dia Veda ada 4. Rig yang awal, Sama Ved, Yajur, Athriva Veda. Athriva Veda kalau kita tengok dia adalah kitab yang mengkhususkan tentang cara-cara untuk berjudi dan juga untuk sihir, jampi-jampi lah. So maknanya agama Hindu dia terkenal dengan jampi, puja, betul, buat sihir, buat tangkai dan sebagainya, kan. So dia ada kitab khusus nama dia Athriva Veda. So orang Melayu ni dia tengok, dia tertarik. So berkembanglah agama Hindu ke agama India itu ke tanah Melayu. Walaupun Melayu jumpa macam-macam. Orang Arab datang. Orang Arab masa tu belum Islam lah, bawa agama sembah berhala macam mereka juga. Tak ada apa beza pun, kan. Agama Majusi pun dia tak apa nak best sangat. Dia sembah Mazda dengan kalau zaman tu ada kereta Mazda mungkin dah tertarik, kan. Itu Mazda itu hanyalah Tuhan yang tak dapat dilihat, kan. So Ahara Mazda, Mazda lah. Mazda itu kan, kalau kita tengok kereta Mazda tu dia ambil pada nama Tuhan Mazda tu lah, kan? Lambang Mazda Tuhan, kan. Lepas tu jadi orang Melayu tu dia ambil agama Hindu, proses pengindiaan. Sebab memang asalnya kita ni disebut benua India, benua India. Dari segi masa, golongan yang dianggap mula-mula datang ke Asia Tenggara dengan tujuan khusus untuk mengembangkan pahamannya ialah para mubaligh Buddha. Tapi dia kata kajian yang betul-betul nak kembangkan pahaman agama ni, orang Buddha datang ke sini daripada India. Sebab apa? Buddha yang kembangkan agama. Orang India, orang Hindu asalnya tak kembang agama. Tapi dalam tarikh pertani disebutkanlah bahawa ada juga orang Melayu yang masuk agama India. Kalau kita tengok yang Hamka sebut di sini, dia kata di sini sebagai juga pengetahuan tentang Mesir Ubakala dan kebudayaan kuno Mohenjo-daro di India, penyelidikan orang pun tidak henti-hentinya atas kebudayaan Indonesia di zaman lampau. Batu-batu bersurat dan candi-candi tidak henti-henti diselidiki. Maka meskipun kebudayaan bangsa India baru mulai, masa Indonesia mula timbul sesudah tahun Masihi, namun kerana luas daerah kebudayaan Nusantara meliputi sejak dari India belakang, Indochina, Burma, Siam dan terus ke pulau-pulau Filipina, tidak heranlah jika ilmu purbakala Indonesia itu menarik hati sekali, terutama pusat kebudayaannya di Sumatera dan Jawa. Nyatalah bahawa ketika mula lahirnya agama Islam di tanah Arab di abad ke-7, agama Buddha Mahayana sedang berkembang pula di Nusantara di bawah pimpinan Sri Vijaya. So agama Buddha yang awal sampai ke tanah Melayu ni agama Buddha, Hindu Buddha, India Buddha. Sebab apa? Maharaja Asoka, tak cerita Asoka? Tak Asoka. Dalam sejarah dunia 3 tempat kan, dia cerita pasal Asoka yang buat tiang Asoka tu kan, yang sampai sekarang masih lagi menjadi simbol keadilan ataupun mahkamah di India. Asoka ni agama Buddha. Asoka dia Buddha, dia raja India, tapi dia raja pertama yang menganut agama Buddha. Sebab Buddha ni asalnya agama yang tak diiktiraf oleh orang Hindu lah. So dia dianggap murtad ataupun menyeleweng, ajaran sesat, terkeluar daripada ajaran mainstream
Macam terkeluar pada ahli sunnah wal jamaah lah. Kan? So kemudiannya Asoka ni menganut agama Buddha. Sebab apa? Dia rasa menyesal sebab dia dah perang dengan negara Kalinga dan bunuh ramai orang sangat, dan dia nak mencapai nirvana. Kan? Sebab nirvana dalam Buddha lebih mudah daripada moksha dalam India, dalam Hindu. Faham tak? Maksudnya Buddha dia pandai tarik orang, dia buat dua versi. Dia kata kita ni kalau nak masuk syurga tak mesti kena macam orang Hindu. Orang Hindu kalau nak masuk syurga kena duduk dalam hutan, tinggal habis semua. Tak boleh pakai baju pun, kan? Tak boleh makan sampai mati kuih kering. Dia kata tak lah, dia kata ni karut semua. Buddha dia tak dah terima benda itu. Asal Buddha itu yang kita dah bincang tu, kan? So Buddha dia buat versi untuk orang awam dengan versi untuk orang khususul khusus. Kan? Ini ada orang awam bawah-bawah ni, muridun, peringkat-peringkat murid, dan ada juga peringkat-peringkat Syekhul Tariqah, yang mencapai lubbul lub, isi segala isi, kan? Dan ada juga untuk orang yang mencapai isi sahaja, lub, yang disebut orang khusus. So dia boleh hidup dalam keadaan tapi boleh mencapai nirvana. So berkembangnya agama Buddha Mahayana. Apa Buddha Mahayana? Kita kata Buddha ada dua, Mahayana, maha besar, dengan Hinayana, hina kecil. Apa dia Mahayana yang kita dah sebut dulu? Ialah yang percaya kepada Tuhan. Mahayana yang percaya kepada Tuhan. Sebab Buddha asalnya tak percaya Tuhan. Buddha hanyalah agama yang nak berhubung dengan kosmos, alam semesta, roh alam semesta, roh sejagat, kan? Kemudian datangnya agama aliran Mahayana, aliran besar, yang mana mereka ni mempertuhankan Buddha itu sendiri. Buddha dianggap jelmaan Tuhan. Sedang berkembang di Nusantara di bawah pimpinan kerajaan Sriwijaya dan berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya pernah berkuasa sampai ke Siam dan dijumpai orang batu bersurat di Ligor. Bahkan dalam silsilah susunan dinasti Siam sampai sekarang, Sriwijaya itu termasuk pembangunannya yang penting, dan sampai juga pengaruhnya ke India Selatan dan ke Langkapuri, Ceylon, ataupun orang panggil apa ni, Sri Lanka, dan menancapkan kuasanya juga di tanah Jawa. Maharaja Sailendra dari Sriwijaya itulah yang menitahkan didirikan Candi Borobudur, candi yang diakui keindahan dan ketinggian arkiteknya oleh para penyelidik melebihi daripada apa yang ada di India sendiri. Menilik daerah-daerah yang dikuasai, nyatalah bahawa kerajaan Sriwijaya itu sebuah kerajaan maritim yang berdagang ke India dan China, meramaikan Selat Melaka, dan pernah 2-3 kali mengirim utusan ke Tiongkok guna memperkuat tali persahabatan dengan Maharaja Langit. Tiongkok ni apa? China lah, kan? Tetapi meskipun abad-abad yang ke-6 dan ke-7 adalah perkembangan Sriwijaya sampai sekarang asyik dipelajari itu, namun pengaruh Hindu dan bangsa Hindu telah masuk ke Nusantara jauh sebelumnya. Maka tidaklah atau belumlah diketahui dengan pasti bila benarkah mulanya masuk orang Hindu ke Indonesia. Ini dari sudut pandangan Hamka. Berita yang tertua dari hal kepulauan Nusantara itu tersebut dalam buku Yunani Periplostis Aristotelis. Dalam buku itu disebut nama Krisis, artinya negeri emas. Menurut penyelidikan para ahli, disebut krisis itu ialah semenanjung. Disebut juga krisis Kersonisos. Disebut juga dengan nama-nama negeri Borusai, yang artinya Barus, Sabadebai, yang artinya Jawa Dipa atau Andalas. Buku Yunani bertarikh 70 Masihi. Ptolemaeus yang hidup pada sekitar tahun 150 Masihi telah lebih menjelaskan lagi hubungan itu sehingga lebih nyata. So dari segi catatan sejarahnya, orang Melayu ini masuk agama Hindu dan Buddha. Walaupun yang datang mengembangkan agama itu adalah agama Buddha. Itu adalah pada zaman Maharaja Asoka, di mana dia kirim pasukan dia ke Ceylon dan juga ke Nusantara. Kemudian dilanjutkan lagi pengembangan agama Buddha oleh kerajaan Kushan yang menggantikan Empayar Maurya, terutama pada zaman rajanya yang besar Kanishka, yang dilantik pada sekitar tahun 78 Masihi. Selepas itu diikuti oleh penganut Hindu, dan mereka yang dianggap merintis jalan dalam mengembangkan pengaruh India ialah golongan Vaish. Golongan Vaish, yakni kita kasta Hindu ialah Brahmin, Ksatria, Vaish dan juga Shudra. Vaish ialah golongan pedagang dan petani.
Ini berlaku dengan adanya kemajuan dalam teknologi perkabalan dan hubungan perdagangan di antara India dengan Asia Tenggara, khususnya dengan kawasan-kawasan pesisir pantai. Sungguh pun peranan golongan West tidak begitu penting tetapi sebagai pembuka jalan sudah tentu jasanya tidak dapat dilupakan, dia kata. Dari segi perdagangan, ditekankan di sini bahawa pedagang-pedagang Melayu sendiri ada yang sampai ke India dan dengan itu membawa pulang unsur-unsur budaya India bersamanya. Selepas kegiatan-kegiatan awal ini, barulah kebudayaan India disebarkan oleh golongan lain. Yang terpenting sekali golongan Brahmin sendiri. Di antara peristiwa yang ada hubungan dengannya ialah penubuhan kerajaan Funan yang dikaitkan dengan legenda seorang Brahmin bernama Kaundinya dari India sejak abad pertama Masihi. Bagaimanapun sejauh mana kesan kedatangannya tidak dapat dipastikan, bahkan kebenaran kisahnya sendiri masih ada yang persoalkan. Sebenarnya kegiatan golongan Brahmin ini lebih banyak berlaku atas undangan raja-raja tempatan di Nusantara sendiri, meskipun tidak dapat dinafikan yang mereka turut menyertai golongan Vish yang bertolak dari India untuk berdagang di Asia Tenggara. So maknanya bila raja-raja dah mula ambil agama Hindu, dibawalah juga golongan-golongan Brahmin, sebab Brahmin saja yang boleh jadi pendeta. Mana boleh golongan lain-lain. Dia berlaku hubungan dua hala. Ada golongan Brahmin yang datang, dan ada juga orang Melayu sendiri yang pergi ke India belajar agama India. Ini berlaku di zaman Sriwijaya yang telah mengutuskan penganut-penganut Buddha ke India untuk mendalami agama ini di Universiti Nalanda yang ditubuhkan pada abad ke-5 Masihi. Dan mereka inilah yang datang mengembangkan agama tersebut di tanah air. Di sinilah adanya seorang guru besar agama Buddha Mahayana bernama Dharmapala. Di situlah dia belajar dengan Syekh Akbar dia, ulama besar dia. Demikian juga golongan kesatria. Menurut teori ini, agama Hindu tersebar di Asia Tenggara melalui kegiatan penaklukan oleh pahlawan-pahlawan India dengan mengalahkan beberapa daerah, kemudian mendirikan kerajaan bercorak Hindu. Ini pun satu teori lagi mengatakan datangnya berlakunya perang. Boleh jadi juga. Kan? Bahkan pada zaman Sriwijaya di Sumatera terdapat sebuah pusat pengajian tinggi agama Buddha yang memainkan peranan penting dalam penyebaran agama ini, baik di Nusantara maupun di luarnya juga. Khabarnya Dharmapala yang mengajar di Nalanda itu telah datang ke Sriwijaya yang berjasa besar dalam mengembangkan agama Buddha Mahayana. So maknanya berkembanglah agama Hindu Buddha, agama Hindu, dan dicampur dengan agama Buddha Mahayana. Sebab Buddha Mahayana dia lebih terbuka, dia ambil juga agama Hindu, sebab dia ambil Tuhan-Tuhan Hindu dia ambil juga. Kan? Berbeza dengan agama Hinayana yang lebih sempit. Dan kita tahu Buddha daripada kasta kesatria. Buddha tu sendiri daripada kasta kesatria. Kan? Maknanya dia kembangkan agama dia dalam kalangan orang-orang daripada kasta dia lah, maksudnya daripada kalangan raja-raja dan pahlawan-pahlawan. So maknanya berkembanglah pula dalam tanah Melayu ini kerajaan-kerajaan yang menganut agama India. Kata Hamka, setelah diselidiki dengan saksama, ternyatalah bahawa pada kira-kira tahun 400 Masihi, 2 abad sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, telah ada sebuah kerajaan Hindu di Kalimantan Timur, iaitu di Kutai. Ditemuilah batu bersurat yang menyatakan bahawa nama raja kerajaan Hindu itu Mulavarman, dan huruf batu itu ialah Pallava. Ditulis dengan tulisan Pallava. Dapat pula ketahui bahawa ada hubungan kerajaan itu dengan India Selatan. Penyelidikan juga menyatakan bahawa di Jawa Barat pada abad ke-5, yakni seabad sebelum Nabi Muhammad SAW, ada pula sebuah kerajaan Hindu bernama Taruma Negara, dan didapat pula nama rajanya iaitu Punavarman. Nama kali Citarum amat mungkin dari Taruma. Seorang pelawat Tiongkok bernama Fahian, pelawat daripada China, telah melawat ke Nusantara dalam abad yang ke-5 dan dicatatnya nama-nama negeri yang dilawatinya sebagai Chopo, yang diartikan oleh penyelidik dengan Jawa. Disebut juga Holotan, yang besar kemungkinan Kelantan. Fahian telah melawat ke Andalas, Semenanjung, Kalimantan dan Jawa. Telah pergi ke Andalas, Semenanjung, Kalimantan dan juga Jawa. Jika kita ingat bahawasanya kedua benua yang ada di kiri dan kanan Nusantara, iaitulah benua India dan China, telah lama menjadi negeri yang maju, dan hubungan di antara kedua benua itu selain dengan jalan darat melalui pergunungan Tibet adalah hubungan laut, iaitu adalah Selat Melaka.
Maka tidak heran jika telah ada hubungan laut yang ramai pada saat Melaka jauh sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Dan itu pula sebabnya maka dalam penyelidikan sejarah, bahan-bahan dari India dan Tiongkok, yakni China, amat penting dalam penyelidikan sejarah Indonesia. Orang Tionghoa telah banyak menuliskan pengalaman dan kesan-kesan pelawatannya, dan hasil penyelidikan itu dipergunakan oleh penyelidik zaman sekarang. So memang banyaklah yang datang daripada China, daripada India, termasuk daripada benua Arab pun ada yang datang ke tanah Melayu, sehingga terkenal lah didagangkan di negara Arab itu apa dia? Kafur. Kafur. Apa dia kafur? Kapok. Kapok barui. Kapok barui. Di antara kerajaan yang muncul masa itu adalah yang angka sebut ialah Sriwijaya dan Sambojaya. Kerajaan Sriwijaya dan Sambojaya. Ahli sejarah Tiongkok menyebut nama Sriwijaya Sahlifuh. Katanya terletak di pinggir sungai bernama Musi, iaitu sungai Musi sekarang. Berkembang dan bermegah dalam abad ke-6, ke-7 dan ke-8 Masihi. Di Sumatera Barat didapati sebuah patung Buddha yang menurut taksiran daripada abad ke-6. Selain daripada itu disebut orang juga nama kerajaan Sanfuhshi. Menurut penyelidikan, itulah kerajaan Sambojaya, iaitulah dari pecahan daripada Sriwijaya, berdiri dalam abad ke-7. Diselidiki pula, maka besarlah kemungkinan bahawa letak kerajaan itu di Sumatera Tengah, di Muara Takus, di dekat Sungai Kampar. Itu di antara kerajaan yang muncul. Di antaranya kerajaan Langkasuka dan Kataha. Langkasuka yang berada di Semenanjung, dan kerajaan Kataha. Kataha apa dah? Kerajaan Kedah. Kedah Tua. Mula-mula Langkasuka diasaskan oleh Merung Mahawangsa. Di antara kerajaan-kerajaan juga ialah kerajaan Sailendra, Kalinga dan Mataram satu. Sailendra, Maharaja Sriwijaya yang besar itu, melebarkan kuasanya ke tanah Jawa. Maharaja Sailendra telah menyebarkan kerajaannya, iaitu kerajaan Sriwijaya, ke tanah Jawa dan memperluas pengaruh agama Buddha. Dan di abad ke-9 didirikanlah Candi Borobudur. Kerajaan Sailendra telah kukuh di Jawa, dikenal pula dengan nama kerajaan Kalinga. Dan dalam abad-abad itulah ramainya pendirian candi-candi. Banyaklah dibina candi-candi. Kerajaan Kediri dan Singasari. Kemudian berdirilah kerajaan Kediri dengan nama raja yang terkenal, Airlangga, yang berkuasa sampai ke Bali. Kerajaan itu dibaginya dua untuk kedua orang puteranya, iaitulah Kediri dan Janggala. Kemudian naiklah kerajaan Singasari. Terkenallah dengan rajanya Kartanegara. Menantu Kartanegara ini Wijaya, yang menyeberang ke Sumatera buat mengalahkan kerajaan Sriwijaya yang terakhir, dan mendirikan pula kerajaan yang besar namanya Majapahit. Kan? So lepas jatuhnya kerajaan yang besar sekali, orang Melayu kerajaan Sriwijaya. Lepas tu kerajaan yang besar lepas tu ialah Majapahit. Dan Majapahit ialah nanti yang akan bertemu dengan Islam. Sesudah zaman dahulu, Sriwijaya mencapai puncak kemegahan dengan mengambil dasar agama Buddha. Setelah berganti naik kerajaan dan turun kerajaan dengan nama raja-raja yang terlukis itu, seperti Sailendra, Airlangga, Keng Anggrok, Kartanegara, Wijaya. Maka kian lama kan naiklah bintang kerajaan Majapahit. Menilik kepada sejarah, ada hubungan darah antara raja-raja kerajaan itu sejak zaman Sriwijaya sampai zaman Majapahit. Maka jika di zaman Sriwijaya agama Buddha yang dipentingkan, setelah Majapahit, Hindu dan Buddha telah dicuba disatukan menurut alam fikiran orang Indonesia. Ini versi India Nusantara. So kerajaan Majapahit, bila dia melihat bukan sahaja agama Buddha, agama Hindu juga datang bersama dengan Buddha, so dia cuba satukan. Dia panggil agama Hindu-Buddha. Ada orang Melayu, dia bukan Hindu saja, dia bukan Buddha saja, dia Hindu dan Buddha dalam masa yang sama. Hebat. Demikianlah kehebatan bangsa Melayu dalam beragama. Begitu kreatif dan berinovasi. Dipandang sebagai jelmaan daripada Dewa Vishnu. Dia kata senang. Dia kata kita ambil Buddha ni sebenarnya jelmaan Vishnu. Sebab dah agama Tuhan, agama Hindu boleh jelma macam-macam. So dia kata senang, kita anggaplah Buddha ni jelmaan Vishnu. Dan sebab itulah Gandhi, kan? Gandhi, kan? Orang India panggil dia Mahatma. Apa dia Mahatma? Mahatma.
Kan? Maha besar. Atma itulah pecahan kecil daripada Brahma. Kan? Sebab dia dah dimasuki oleh roh besar kan. Na'udzubillah. So Gandhi ni dia anggap Buddha sebagai satu mazhab. Dia tak anggap Buddha agama. Mazhab dalam Hindu. Dan ada orang yang anggap Buddha sebagai mazhab. Yang patungnya ditemui orang menaiki Garuda. Jadi Vishnu ni kenderaan dia Garuda. Maka Maharaja Singgasari Kartanegara menciptalah kesatuan antara Shiva dengan Buddha, dan pada diri dialah dijelmakan. Diri dia tu sendiri adalah jelmaan Shiva Buddha. So Maharaja itulah yang menyatukan kedua-duanya. Roh Shiva dan Buddha masuk dalam badan dia. Majapahit mencapai puncak kemegahan di zaman pemerintahan Perdana Menterinya yang agung bernama Patih Gajah Mada, yang bertindak sebagai kepala pemerintah Perdana Menteri. Patih maknanya adalah kepala perang dan beberapa tugas yang lain. Dialah yang meluaskan kuasa kerajaan ini sampai ke Kalimantan, Nusa Tenggara, Semenanjung Tanah Melayu dan Pulau Sumatera. Cuma kerajaan yang terdekat daripadanya itu kerajaan Pejajaran dan Galuh yang tidak dapat ditakluki. Kemudian kata Hamka lagi, politik Patih Gajah Mada dalam memperteguh pemerintahan Majapahit disokong seorang yang berjiwa besar, berdarah Sumatera, iaitulah Aditya Varman. Seketika Sriwijaya telah jatuh dan Majapahit melebarkan kuasanya di Sumatera. Aditya Varman yang diutus ke Sumatera buat menjadi wakil mutlak Majapahit di sana. Maka dipindahkan sisa-sisa Sriwijaya ke hulu, diberi nama Dharma Saria, terletak dekat Jambi. Dipindahkan pula ke hulu lagi ke Minangkabau dan dinamakan Kerajaan Pagaruyung. Dia datang ke sana pada tahun 1347 Masihi dengan meninggalnya Patih Gajah Mada 1364 Masihi. Lemahlah Majapahit. Maka sejak waktu itu Aditya Varman memaklumkan dirinya sebagai Sri Maharaja Diraja dari Minangkabau. Maknanya bila matinya Patih Gajah Mada ni, kerajaan Majapahit dia mula nak jatuh. Dan ketika itulah berlakunya peperangan di antara kerajaan ini dan kerajaan Pasai. Kerajaan Islam. Dan maharaja dia yang besar masa itu ialah yang bersamaan dengan Perdana Menteri dia Patih Gajah Mada ini adalah Maharaja Hayam Wuruk. Tahu nama dia Hayam Wuruk. Nanti kata 5 punya buku ada kot Hayam Wuruk ni. Kalau seingat anak lah. Baik. Itu di antara kerajaan-kerajaan yang disebut oleh Hamka, dan banyak lagi lah. Secara mudahnya, kesimpulan yang kita nak habaq tadi adalah orang Melayu ni asalnya agama mereka agama sembah nenek moyang sebelum datangnya agama Buddha, kemudian bergabung pula dengan agama Hindu. Jadi itu dari sudut asal keadaan orang Melayu, dan memang kerajaan telah terkenal dengan kerajaan-kerajaan yang menjadi kerajaan yang membela agama. Kerajaan Sriwijaya ni pun sama, buku ni pun dia sebut lebih kurang sama saja. Kerajaan Singgasari Majapahit, di mana kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya. Dia berasal perkataan Majapahit, dia kata di sini dari terjumpanya buah maja di kawasan Tarik yang pahit rasanya. Kawasan ini dihadiahkan oleh Jaya Katuang kepadanya oleh kerana Raden Wijaya atas nasihat Wirajaya telah memperhambakan dirinya kepada Jaya Katuang. Tetapi ketika tentera Mongol yang sudah bersiap-siap nak datang sejak zaman Kertanegara lagi tiba di Jawa, lalu Raden Wijaya terus menyembelahi pihak Mongol untuk menghadapi Jaya Katuang. Demikian dengan bantuan Mongol, akhirnya Jaya Katuang dapat ditewaskan pada tahun 1238. Jaya Katuang ni, inilah kerajaan Sriwijaya yang dikalahkan tadi. Jadi maknanya kerajaan ini dah sezaman. Kalau kita tengok kerajaan Singgasari, kerajaan Kertajaya ini dia dah sezaman dengan penaklukan tentera Mongol. Ini berlaku pada tahun kerajaan Majapahit 1293 Masihi. 1293 Masihi. So maknanya ini telah masuk ke abad, kalau kita tengok dalam buku evolusi itu, dah masuk ke abad penjajahan penjajahan Mongol di bawah pimpinan Kublai Khan. Lepas tu kita tengok kerajaan Melayu itu sendiri berhadapan dengan yang kita sebut sebagai serangan penjajahan daripada Mongol.
Taib. Itu secara ringkas berkenaan dengan agama, kerajaan dari sudut politik. So banyaklah pengaruh agama Hindu berlaku dalam masyarakat Melayu dari sudut agama. Kita baca di sini, dia kata satu hal yang agak aneh dalam masalah konversi agama di Asia Tenggara ialah pengaruh agama Hindu. Tentang agama Buddha memang tidak menjadi masalah kerana ia agama internasional, yakni tidak terhad bagi orang India, tapi tidak berlaku kepada agama Hindu kerana seorang itu tidak menjadi Hindu, sebaliknya ia lahir sebagai Hindu. Tadi macam mana penduduk Asia Tenggara boleh menganut agama Hindu? Itu persoalan. Kenapa boleh menganut agama Hindu? Hindu ni ada kasta. Sebenarnya dalam agama Hindu terdapat sejenis upacara penyucian diri disebut Vratyastoma. Menurut prinsip ini, seseorang yang telah tercemar dan dikeluarkan dari kasta dapat dikembalikan ke dalam kastanya melalui upacara yang cukup berat. Upacara Vratyastoma inilah yang rupanya dipakai untuk menghindukan seseorang atau merasmikan dirinya sebagai anggota masyarakat satu kasta yang terdapat dalam agama Hindu. Orang yang bertanggungjawab memimpin upacara ini ialah pendeta Brahmin yang diundang dari India oleh golongan raja-raja di Nusantara. Mereka mendapat kedudukan terhormat di keraton-keraton dengan menjadi purohita yang beri nasihat kepada raja, bukan dalam soal agama sahaja, termasuklah politik, undang-undang dan sebagainya. Mengenai ciri yang pertama dalam agama di tanah besar, pengaruh kedua-dua agama itu tidak sama derajatnya. Di Kemboja dan Campur misalnya, Hindu lebih kuat dari agama Buddha. Bahkan di antara ketiga-tiga dewa Trimurti, Brahma, Vishnu dan Shiva, Shiva yang lebih berpengaruh dan banyak disembah. Di Kemboja, dewa Brahma jarang terdapat satu pun disebut dalam inskripsi, sedangkan dewa Vishnu pula mendapat tempat yang lebih baik. Sebaliknya, Shiva mendapat tempat tertinggi dan terpenting dalam banyak sekali inskripsi dan imej-imej. Dari pemujaan dewa Shiva ini lahirnya pemujaan Deva Raja. Deva Raja, mak raja dewa, raja Tuhan. Sungguh pada zaman Surya Varman II, ia pernah menggantikan pemujaan Vishnu Raja. Bagaimanapun, selain dari pemujaan Trimurti, terdapat juga dewa lain disembah, seumpama Aditya atau Adityasvami, Ganesh dan Ganapati, Indra, Skanda, Kartiya, Yama dan Naga. Juga disembah dewi-dewi seumpama Devi Durga, Ganga, Sarasvati, Laksmi, Mahalakshmi, Gauri, Uma dan Parvati. Tentang negeri Champa, dewa Brahma nampaknya kurang berpengaruh berbanding Vishnu, tetapi pemujaan Shiva lebih daripada yang lain. Selain dari itu, dipuja dewa-dewa seperti Indra, Yama, Chandra, Surya, Kubera dan Saravasti. Adapun Thai dan Burma, agama Buddha lebih kuat. Mengenai negeri Thai, bukti tentang wujudnya agama ini sejak awal dapat dikesan di Prapatom dan Pongtuk. Macam nama tempat, no? Dan aliran yang lebih banyak pengikutnya ialah Buddha Theravada, di mana ia merupakan mazhab rasmi raja-raja Thai, termasuklah Rama Kamheng yang terkenal. Pengaliran Buddha Hinayana di negeri Thai dikatakan berasal dari pengaruh Burma dan juga Ceylon. Yang maksudnya ajaran Hinayana di Thai lebih besar. Di tanah besar ini, kedua-dua agama besar dari India memang mempunyai pengaruh yang besar. Sungguh pun kadar pengaruh agama masing-masing berbeza-beza. Dikatakan juga bahawa tanah besar ini, kekuatan agama India dan Buddha itu silih berganti, tidak sampai ke taraf sinkretisme di Nusantara. Di Nusantara lebih spesial lagi apabila ianya digabungkan. Di Nusantara, konflik kedua-dua agama tidak berlaku. Sebaliknya, yang berlaku ialah kerukunan dan kedamaian. Berlakunya sintesis dan sinkretisme Hindu-Buddha di Nusantara dapat dikesan melalui beberapa bukti, seperti jumpaan arkeologi yang juga kitab-kitab suci dan karya sastra. Misalnya, pengaruh penggabungan agama Siva Buddha di Indonesia jelas dalam kitab agama yang berjudul Sang Yang Kamahayanikan. Nama kitab orang Melayu dululah. Kalau ada lagi tak tahulah. Mungkin kat Bali lah kot. Sang Yang Kamahayanikan. Kitab ini sungguh pun merupakan kitab suci Buddha Mahayana, namun telah mengalami perubahan berkali-kali disesuaikan dengan ajaran Siva pada abad ke-10 Masihi. Jadi ada juga ajaran-ajaran Hindu dan ajaran Buddha. Antara kitab-kitab lain dalam orang Melayu ni ialah ajaran Smaradana dan Sutta Soma, dari dikarang oleh Empu Tan Tular. Dalam kitab Sutta Soma misalnya, terdapat syair yang berbunyi Binneka Tunggal Ika, iaitu berbeza tapi satu, wahdatul wujud.
Yang berbeza maksudnya ialah dewa Siva dan Buddha, tetapi mereka dianggap satu atau tunggal atau tidak dapat dipisahkan. Bineka tunggal ika, dia kata. Yang ni banyak tapi satu. Yang dimaksudkan adalah wahdatul wujud. Berlakunya sinkretisme ini tidak setakat pada teori sahaja, bahkan pada praktik. Yang terpenting adalah pemujaan Deva Raja, di mana sang raja dianggap sebagai penitisan, incarnation kepada Dewa Siva atau Vishnu, sekaligus adalah titisan ataupun resapan roh Buddha Mahayana. Ini maksudnya dia hulul. Tuhan telah hulul dalam badan raja. Macam kata Halash, iza absartani absartahu wa iza absartana absartahu. Tengok raja nampak Tuhan, tengok Tuhan nampak raja. Lebih kurang macam itulah orang Melayu dulu. Tidak cukup dengan sinkretisme Siva Buddha itu, yang lebih hebat berlakunya sinkretisme di antara Siva Buddha dengan kepercayaan pribumi yang memuja yang atau nenek moyang. Dicampur lagi. So agama nenek moyang tak buang juga. Dia tak buang. Bila Buddha datang, dia ambil Buddha dan agama nenek moyang. Bila Hindu datang, dia tambah aja. Dia tak buang, dia tambah. Yang ni penting. Cara orang Melayu beragama. Orang Melayu dia tak buang agama, dia tambah, dia plus agama. Sebab kita nak masuk dalam Islam, jadi kita kena tengok apa Islam mereka akan buat sekali lagi. Okey, dia ada add on macam KFC lah. Dia ada macam-macam, dia tambah. Dan bukti yang terpenting menunjukkan berlakunya persenyawaan antara tiga-tiga jenis kepercayaan ini ialah pembinaan candi seperti Borobudur. Candi dibina raja-raja keturunan Sailendra. Di antara mereka adalah Indra. Nama Indra dari nama Dewa Indra, agama Hindu. Selain itu, Candi Borobudur, sebagaimana candi-candi lain, melambangkan gunung kosmos, iaitu lambang alam semesta yang paling utama. Konsep gunung kosmos sebenarnya hanya ada dalam agama Hindu dan tidak ada dalam agama Buddha. Menurut doktrin Hindu, alam semesta terdiri daripada Jambu Diva, sebuah benua berbentuk lingkaran yang dikelilingi oleh 7 buah samudra dan 7 buah benua lain yang ditutup oleh gunung-gunung yang besar. Di tengah-tengah alam semesta berdirinya Gunung Meru, gunung kosmos yang diedari oleh matahari, bulan dan bintang-bintang. Kononnya Gunung Meru itu dibawa separuhnya ke Jawa dari Jambu Diva. Itu datangnya Meru. Tak Meru. Meru. Sebut apa? Meru kan Meru? Yalah, apa sebut Meru lah. Meru. Kita baca Meru lah. Gunung Meru. Ini dibawa separuhnya ke Jawa dari Jambu Diva, India, untuk menjadi tempat tinggal Batara Guru, dewa tertinggi di Jawa, yang dikenali sebagai Parameswara. So kononnya Meru itu dibawa mai daripada alam gaib ni lah, mai bubuh dekat kita sini, supaya Tuhan tu boleh duduk dekat situ, dia kata. Dan tempat tinggal dewa-dewa juga terdapat di Jawa. Tentang hubungan dengan agama Buddha, apa yang jelas ialah raja-raja Sailendra yang bertanggungjawab dalam pembinaan Candi Borobudur beragama Buddha Mahayana. Menurut ajaran agama ini, untuk menjadi seorang Buddha mestilah melalui 10 tingkatan hidup. Bagaimanapun, agama Buddha zaman Sailendra hanya dapat difahami bila mana dijalin dengan amalan pemujaan nenek moyang. Bentuk piramid bertingkat-tingkat yang berasal dari tradisi megalitik tidak lain adalah lambang khusus bagi tempat bersemayamnya roh-roh nenek moyang. Dari pembinaan Candi Borobudur, selain bertujuan untuk mengagungkan Buddha Mahayana, adalah juga untuk memuja pendiri-pendiri Sailendra, iaitulah roh raja-raja dia tadi yang telah pun masuk dari Tuhan. Yang secara kebetulan pula raja yang membinanya itu raja yang ke-10 dalam deretan raja-raja Sailendra. Demikianlah apabila orang sudah mengetahui salah silah nenek moyang, maka salah silah ini akan disesuaikan dengan dewa-dewa agama Buddha Mahayana. Sinkretisme ketiga-tiga kepercayaan ini lebih jelas lagi dikaji pengaruhnya di Bali, yang dipanggil agama Bali sekarang, yang pada hakikatnya adalah campuran antara agama Siva, Mahayana, Tantrayana dan pemujaan nenek moyang. Lepas tu dia Hindu Bali, dia Hindu lain. Dia tak dianggap satu Hindu macam Hindu di India. Dia dianggap agama Hindu Bali. Dia gabung. So itulah saki-baki yang masih tinggal agama orang Melayu yang asal sebelum datangnya Islam. So itu dari sudut agama. Ada dia punya kitab-kitab dikarang, dan juga proses-proses pembinaan.
Dan banyak lagi lah pengaruh dalam kesenian dan hiburan. Dia ada satu pengaruh disebut di sini. Dibinanya patung-patung berhala. Itu kesenian lah orang Melayu ni. Dibinanya kuil-kuil. Dan juga seperti bersamaan dengan pembinaan kuil adalah ukiran-ukiran yang diadaptasi daripada cerita-cerita epik Ramayana dan Mahabharata. Di Indonesia ada banyak candi-candi. Candi Gunung Wikir, Candi Badut, Candi Daeng, Candi Gedung Songo. Di Jawa Tengah Selatan, Candi Karasan, Candi Borobudur, Candi Sari, Candi Mendut, Candi Mewu, Candi Peloson dan Candi Laro Jonggrang. Di Jawa Timur, Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari, Candi Jawi, Candi Jabung, Candi Panataran, Candi Muara Takus dan Candi-Candi Gunung Tua. Di antaranya juga ialah patung-patung raja yang dianggap telah bersatu dengan dewa, telah naik jadi Tuhan. Na'udzubillah. Dipuja juga dewa seperti dewa Kuwera, isterinya Hariti, yang juga dipuja dalam agama Buddha. Itu di antara dari segi pujaan. Salah satu aspek kesenian adalah hiburan yang merangkumi kegiatan menyanyi, menari, drama dan muzik. Dalam membicarakan tentang kepercayaan zaman prasejarah, disebutkan bahawa timbulnya permainan wayang dengan dalang sebagai perantaranya. Dari segi ini, permainan wayang adalah kegiatan ritual semata-mata. Dari segi lain, dia juga seni hiburan. So, maknanya wayang itu dimainkan dulunya untuk panggil roh nenek moyang. Sebagai satu kegiatan ritual sekaligus fungsi hiburan, permainan wayang mengalami perubahan bentuk dan juga isi sebagai unsur-unsur Hindu. Perubahan yang besar berlaku apabila pertunjukan wayang yang dulu kini disampaikan dalam bahasa Jawa kuno, kini bercampur dengan bahasa Sanskrit yang biasa disebut sebagai bahasa Kawi. Cerita-cerita yang dulunya bertolak dari mitos nenek moyang kini mencedok dari cerita-cerita yang bersumberkan epik Ramayana dan Mahabharata yang dianggarkan bermula pada zaman pemerintahan Rakai Pikatan 782 sampai 856 Masihi. Dari kerajaan Mataram I di Jawa Tengah. Di sinilah kononnya lahir wayang Purwa, iaitu wayang yang berasaskan cerita-cerita epik tersebut. Pada abad 11 Masihi, wayang tampak dengan jelas satu drama tradisional yang mengesan dan menggetarkan kalbu dengan adanya permainan gamelan dan nyanyian wanita yang lemak merdu. Kemudian pada abad ke-12 Masihi, Raya Jayabaya yang memerintah dari 1130 hingga 1160 dari kerajaan Kediri menitahkan agar para seniman melukis imej nenek moyangnya yang didakwa berasal dari dewa Siva pada wayang. Dilukislah wayang itu dijadikan imej tuhan-tuhan dan raja-raja sebagainya. Dan adalah kitab-kitab juga, kitab misalnya kitab agama Sang Hyang Kamahayanikan, kitab hukum hakam. Di antara yang paling penting nama dia kitab agama. Kitab agama. Dan kitab-kitab epik Ramayana dan Mahabharata, kitab sejarah Nagara Kertagama dan juga lain kitab. Itu semua di antara tinggalan-tinggalan agama Hindu Buddha pada orang Melayu. Selain daripada agama, juga dari segi pengaruh budaya dan sebagainya, berlakulah bentuk-bentuk pujaan dalam yang kita sebut sebagai wayang ataupun gamelan dan tari menari dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam bissawab. So ini secara ringkas pengenalan berkenaan dengan agama orang Melayu sebelum kita masuk kepada bagaimana orang Melayu itu menjadi Islam. Islam ni penting juga, sebab kita nak tahu macam mana orang Melayu jadi Islam. Baik, ada soalan? Ini tak ada soalan. Dan untuk makluman juga, kita telah pun menerbitkan buku yang kita sebutkan hari itu, buku evolusi penyelewengan, yang boleh beli di Yayasan Ta'in dengan harga special RM19 sahaja berbanding harga di luar. Kalau siapa yang nak beli boleh dapatkan. Kita pun tak banyak stok kita ambil, ada 100 lebih dah. Itu pun tinggal berapa aja. Dan buku tu pun mungkin kita akan masuk pada hujung-hujung tu, kita ada sebut pasal pasal Islam di tanah Melayu, kita dah sebut pada bab yang last, especially daripada Islam sampailah kepada pergerakan modernisme di tanah Melayu.
qultu lakum ma sami'tum subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.